sertakan doamu, diriku pada doamu. Ataupun dalam riwayat yang lain, la tansana ya ukhayya min du'aik, la tansani ya ukhayya min du'aik, jangan kau lupa berdoa untuk saya wahai Umar. Di antara tanda rendah diri Nabi SAW ialah Nabi SAW didatangkan air minum. Riwayat Imam Ahmad, baginda bersabda, "Isquni, beri minum kepada saya." Sahabat menjawab, bekas ini telah digunakan oleh orang ramai. Cawan yang nak digunakan untuk masukkan air untuk diberi minum kepada Nabi SAW telah digunakan oleh orang ramai. Maka Nabi SAW bersabda, "Isquni mimma yashrabun nas." Bagi saya minum air daripada bekas yang digunakan oleh orang ramai. Bagi saya minum dengan air yang telah diminum oleh orang ramai. Dalam riwayat Imam Tabrani, yarju barakata aidil muslimin. Yu'ta bil ma' fashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Baginda menginginkan keberkatan tangan-tangan umat Islam, tangan-tangan sahabat. Padahal baginda lah yang sepatutnya diambil berkat oleh para sahabat. Baginda melahirkan, aku nak juga nak ambil berkat daripada orang umat Islam yang lain. Kisah ini disebut oleh Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, begitu juga dalam Al-Jami' As-Saghir Imam Suyuti, begitu juga dalam kitab Majma'uz Zawaid lil Hafidh Nuruddin Al-Haythami, dikatakan rijalnya siqat muwassaqun. Kisah Nabi SAW ingin meminum air yang telah diminum oleh para sahabat, dan baginda inginkan keberkatan daripada tangan-tangan bekas yang digunakan oleh para sahabat. Di antara tanda merendah diri Nabi SAW lagi, baginda minta doa kepada Sayyidina Umar, tolong doakan kepada baginda. Ketika Sayyidina Umar memberitahu dan minta izin nak pergi buat umrah di Madinah. Sayyidina Umar radhiyallahu minta izin kepada Nabi SAW untuk buat umrah. Hadis Imam Tirmizi, Imam Abu Daud dan lainnya minta izin nak pergi buat umrah. Maka ketika itu Nabi SAW bersabda, "Ya akhi, ya Umar, asyrikni bidu'aik." Sertakan doamu, diriku pada doamu. Ataupun dalam riwayat yang lain, la tansana ya ukhayya min du'aik, la tansani ya ukhayya min du'aik, jangan kau lupa berdoa untuk saya wahai Umar ketika engkau pergi buat umrah. Nabi SAW, Sayyidina Umar menyatakan, perkataan Nabi SAW ketika meminta aku berdoa kepada baginda itu lebih aku suka daripada dunia dan segala isinya. Baginda tidak perlukan doa daripada sesiapa kerana baginda adalah orang yang diberikan segala anugerah yang istimewa. Baginda tetap meminta Sayyidina Umar berdoa ketika Sayyidina Umar memberi izin untuk pergi ke Mekah buat umrah. Dalam riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar kita merendah diri. Wa inna Allah taala auha ilayya an tawadhu. Allah bagi wahyu kepada aku agar berpesan kepada anda semua, hendaklah anda semua merendah diri, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang sombong dan angkuh belagak kepada seorang yang lain, wala yabghi ahadun ala ahad, dan sehingga seseorang pun tidak membuat kezaliman, buat naya kepada orang lain. Dan kita cerita dah tadi bagaimana Nabi SAW dipilih, sama ada nak menjadi seorang Nabi yang raja ataupun Nabi seorang hamba. Malaikat Jibril mengisyaratkan supaya menjadi Nabi seorang hamba. Disebutkan dalam beberapa hadis, antaranya Al-Baihaqi di dalam kitab Az-Zuhd, Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, au ma'a ilaihi Jibrilu an tawadha. Malaikat Jibril memberi isyarat ketika satu malaikat yang lain menawarkan, kamu nak jadi Nabi seorang raja kan, Nabi seorang hamba? Jibril mengisyaratkan supaya merendah diri, maka Nabi SAW menjawab, bal nabiyyan abdan, bahkan aku nak jadi seorang Nabi yang merupakan seorang hamba. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, kalau Nabi SAW menjawab nak jadi Nabi seorang raja, akan ditukar gunung menjadi gunung emas kepada baginda. Israfil, malaikat Israfil berkata, inna Allah ta'ala sami'a ma dhakarta faba'athani ilaika bimafatihi khazainil ard wa amarani an a'rida alayka an usayyira ma'aka jibala tihamah zumurrudan wa yaqutan wa dhahaban wa fiddatan fa in syi'ta nabiyyan malikan wa in syi'ta nabiyyan abdan. Malaikat Israfil menyatakan,
Allah utus aku membawa anak kunci khazanah bumi dan menyuruh aku menawarkan kepada engkau untuk aku memperjalankan gunung ganang di Tihamah dan menukar gunung ganang di Tihamah kepada batu zamrud, batu delima, kepada emas dan perak, jika engkau hendak menjadi nabi seorang raja, ataupun jika engkau hendak engkau boleh jadi nabi seorang hamba. Maka Nabi SAW memilih menjadi nabi seorang hamba. Ditawarkan gunung ganang menjadi permata, menjadi harta berharga. Kalau Nabi SAW nak menjadi nabi seorang raja, kau dilantik jadi nabi dan bersama engkau seorang raja, engkau kaya raya dengan gunung ganang bertukar menjadi emas, perak, zamrud, delima. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Imam Baihaqi, Kitab Az-Zuhd, dan Imam Ibn Hibban.